Hai guys, bersama lagi Faizanal dalam Fast Channel. So, bila bercakap tentang smartphone budget ataupun entry level, biasanya mesti kita akan nampak yang smartphone tu punya design biasa-biasa je. And dia punya port pun ada yang masih gunakan micro USB, storage yang rendah, kamera yang biasa-biasa. Tapi baru-baru ni Realme ada perkenalkan smartphone entry level yang aku rasa dia akan mengubah persepsi dan juga akan menjadi standard untuk smartphone entry level pada tahun ni ataupun pada tahun hadapan lah. So ini dia Realme C55 yang terbaru. Apa yang menarik dengan smartphone ni, aku rasa banyak lah untuk level dia sebagai segmen budget ataupun entry level. Yang aku jangkakan mungkin modal ni akan laku keras lah untuk segmen budget phone dekat Malaysia nanti. So aku nak kongsikan sedikit sebanyak apa yang menarik dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu mengenai Realme C55 untuk first impression aku. Pertama sekali, Realme masih bagi tau casing untuk phone budget ni iaitu jenis smoke, tapi yang biasa je lah, bukannya casing yang mahal, basic macam ni je, tapi at least ada dapat casing lah dalam kotak jualan dia. Seterusnya korang akan dapat kabel jenis USB-A to USB-C yang berwarna putih. Yang terakhir sekali, Realme ada bagi sekali dengan plug pengecasan dengan kuasa 33 watt yang korang dapat sekali dalam kotak jualan dia untuk phone segmen budget. So korang bayangkan dapat super VOOC 33 watt guys, bukannya biasa-biasa. Sebab biasanya untuk kita nak dapat fast charging ni at least kena mid range dan juga ke atas kan. Tapi sekarang ni untuk phone budget pun korang dah dapat fast charging setinggi ini. Lebih pantas daripada fast charging iPhone 14 Pro Max yang limit sehingga 27 watt saja. Ini 33 watt guys. So guys, inilah dia Realme C55 yang terbaru dengan konsep rekaan Leap to Champion. So memang sedap gila dekat tangan sebab dia menggunakan konsep rekaan yang jenis berkotak adalah macam iPhone apa semua. Aku rasa ini adalah standard untuk shape rekaan phone tahun ni lah. And apa yang menarik dengan smartphone ni, masa aku tengok awal dulu adalah dia punya rupa tu tau. Sebab tak nampak macam smartphone budget yang biasa. Dia nampak unik, ada sentuhan yang premium dan juga level dia aku macam susah dan juga confused sikit nak letak dia segmen budget ke ataupun mid range. Sebab untuk rupa luaran dia, kalau korang tak tahu chip apa dia gunakan, skrin apa dia gunakan, memang korang nampak macam phone mid range yang premium ataupun level macam Oppo Reno 8 series yang terbaru kan. Untuk rekaan luaran dia memang nampak cantik, menyelah, dan back panel dia menggunakan macam brush finishing ataupun macam scratches finishing sikit, tapi bukannya scratches. Dia punya konsep rekaan adalah sun shower macam tu. So korang nampak macam ada color yang sangat menyelah. Feels pegang pun sangat sedap kat tangan. Dan dekat bahagian atas ni tak ada bonggol kamera petak yang besar sebab dia menggunakan sensor kamera bulat besar ni saja. So inilah konsep rekaan untuk Realme C55. Dekat bahagian kanan ni adalah volume button dan juga ada fingerprint scanner dekat bahagian power button. Aku dah cuba sendiri fingerprint scanner dia dekat power button ni, memang sangat pantas untuk korang unlock Realme C55 yang terbaru ni. Korang boleh nampak sekarang ni kan. So itu something yang aku rasa agak menarik untuk smartphone ni. Dan pada bahagian bawah ni menggunakan USB-C port dengan fast charging super VOOC 33 watt, ada audio jack lagi, speaker. Dan kalau korang nampak konsep rekaan skrin dia menggunakan punch hole camera display dekat bahagian atas ni. At first aku tak expect banyak sangat lah untuk phone budget punya IPS LCD, sebab biasanya memang kita akan dapat yang low quality ataupun dia akan menampakkan IPS LCD yang sangat biasa lah. Tapi untuk Realme C55 ni, aku tengok IPS LCD yang bersaiz 6.72 inci ni memang sangat-sangat cantik lah. Untuk color dia very vibrant. Dia tak nampak low quality IPS LCD yang biasa korang dapat pada phone budget lain. So aku rasa IPS LCD ni memang standard IPS LCD yang bagus in terms of color dia, kecerahan dan juga scrolling feel. Sebab untuk smartphone ni bagi dengan refresh rate tinggi iaitu 90Hz juga. So untuk phone budget 90Hz, super VOOC 33 watt. So ini memang another level punya phone budget lah. Apa yang menarik lagi pada bahagian display screen dia, dan mungkin ini akan menjadi satu keunikan dan juga hype untuk Realme C55, dan dia akan menjadi lebih stand out lah berbanding dengan smartphone segmen budget yang lain. So basically dia ada features macam Dynamic Island iPhone. So aku rasa features ni memang agak menarik untuk korang nak tengok dengan animation yang very smooth. Kalau cocok charger yang diorang bagi tu, akan keluar satu animation dekat bahagian punch hole camera ala-ala macam Dynamic Island display iPhone 14 Pro Max. So dari segi dia punya features tu memang aku rasa lebih kurang sikit lah. Tak adalah sama, tapi adalah perubahan sikit yang Realme buat. So ini adalah salah satu keunikan, dan korang boleh enable ataupun disable dekat bahagian setting dan masuk Realme Lab kat sini. Korang akan jumpa nama features dia adalah mini capsule. So ini adalah nama yang dihaskan untuk features macam Dynamic Island display iPhone, tapi untuk Realme digelar sebagai mini capsule. Boleh enable dan juga disable dekat bahagian atas ni. Dan aku difahamkan Realme akan bagi banyak lagi features untuk bahagian mini capsule ala-ala macam Dynamic Island display iPhone. So agak unik, tapi dalam masa yang sama mungkin a bit useless lah. Dia just tunjuk fast charging super VOOC dan juga
battery percentage. But kalau bagi banyak lagi features, aku rasa lagi menarik, lagi-lagi kalau kita boleh tekan kat situ kan. Cuma ini adalah smartphone budget, so kita kena faham sendirilah macam mana dia punya kelebihan dan juga kekurangan dekat bahagian mini capsule tu. Aku rasa dia dah macam ke arah phone mid-range lah dari segi specs yang Realme tawarkan pada C55 ni. Dia bukannya the exact segmen budget punya phone. Aku rasa dia punya segmen tu dah dekat ke tengah dah kan. Feels untuk scrolling smartphone ni pun memang rasa smooth dan juga tak ada hiccup, tak ada lagging. So far memang everything feels nice je bagi aku. Mungkin disebabkan oleh dia punya penggunaan IPS LCD yang berkualiti dan juga gabungan dengan refresh rate yang tinggi iaitu 90Hz lah. Dan pada bahagian lain, smartphone ni menggunakan chip MediaTek Helio G88. So G88 bagi aku untuk phone segmen budget memang another level juga. Korang boleh main game yang biasanya korang nak main dekat smartphone, macam Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile dan sebagainya. But dia akan ada limitation in terms of grafik. Itu memang kita dah boleh expect lah untuk phone segmen budget ni. Aku rasa kalau korang nak main Genshin Impact tu memang banyak gila limitation dia lah untuk grafik yang tinggi-tinggi. Tapi untuk grafik macam Mobile Legends, PUBG Mobile, memang itu common game yang kita boleh main dengan bagus lah untuk segmen budget ni. Dia bukannya terlalu bagus, tapi at least boleh main dengan jayanya lah. Dia macam tu. Mungkin dari segi long term usage akan ada limitation. Dan bateri dia pun cukup besar tau, iaitu 5000 mAh. Memang sangat besar untuk korang nak guna dalam masa sehari. So inilah apa yang Realme tawarkan pada Realme C55 yang korang semua tahu. Kalau nak cakap pasal kekurangan tu, mungkin dari segi dia punya kamera lah. Sebab just gunakan dua kamera utama, iaitu 64 megapixel. Yes, 64 memang sangat besar. Dan juga 2 megapixel kamera depth sensor. So tak ada kamera ultrawide. Untuk segmen budget, benda tu mungkin boleh dimaafkan lagi sebab ialah harga dia pun bukannya mahal sangat. Dia akan dijual dengan harga lebih murah sikit daripada mid-range yang biasa. So that's why ada pengurangan sikit kat situ. Bukan pengurangan, aku rasa itu mungkin standard. Tapi kalau dia bagi ultrawide tu mungkin lebih bagus kot untuk Realme C55. Dan aku dah cuba sendiri ambil a few gambar menggunakan kamera dia. Aku macam mind blown juga. Tak sangka segmen budget mampu hasilkan gambar sebagus ni. So ini adalah antara gambar yang aku ambil menggunakan kamera dia. Korang boleh tengok dan juga nilaikan sendiri, okay? So guys, macam mana dengan hasil gambar daripada kamera 64 megapixel dia? Memang cukup padu gila kan. Cuma itulah, point and shoot dia cantik dan mid range pun dia mampu deliver dengan baik. Cuma tak ada kamera ultrawide je. Itu je kekurangan yang sikit untuk Realme C55. Tapi memandangkan dia segmen budget, perkara tu mungkin boleh dimaafkan dan juga boleh dilupakan lah. Kalau korang nak more than that, korang nak kena spend lebih lagi lah daripada Realme C55. Ada lagi pilihan banyak model Realme dengan kamera ultrawide yang bagus juga. Overall first impression aku dengan Realme C55 ni, aku rasa dia adalah sebuah segmen budget phone yang memang dah cukup lengkap dari segi spesifikasi yang ditawarkan, dengan kamera 64 megapixel, IPS LCD yang cantik dan juga besar, bateri 5000 mAh yang memang boleh tahan lama, ada fast charging 33 watt lagi, dan juga dia punya rekaan nampak unik dan juga premium. Tak nampak macam phone segmen budget yang biasa-biasa lah bagi aku. So that's why maybe korang boleh consider lah untuk dapatkan segmen budget dengan harga yang lebih murah daripada phone mid-range ataupun flagship sekarang ni. Memang mahal gila harga dia kan. So ini mungkin antara pilihan yang korang boleh consider untuk pasaran Malaysia masa dah rasmi di Malaysia nanti, okay? Satu perkara lagi sebelum aku terlupa, Realme Malaysia ada send gift box untuk Ramadan yang memang agak unik untuk aku nak kongsikan dengan korang semua pada video kali ini. So guys, inilah dia kotak biru yang besar. Ramadan Mubarak. Ada Realme Miao dekat bahagian atas ni yang berwarna biru dan juga bulan sabit sini. Kita tengok sikit apakah yang Realme bagi dekat dalam kotak Ramadan Mubarak ni. Wow, apa benda ni? So, aku tak sure apa benda ni, tapi nampak gayanya sudu dan juga garfu. Ini memang khas lah. Ada juga dengan straw tau, straw besi. Mungkin sudu dan garfu ni amat sesuai untuk kita nak bawa travel. Kalau misalnya kata tak ada sudu garfu dekat luar, so dah ada dah masukkan dalam beg ataupun dalam kereta korang. Dalam kotak ni ada satu lagi bungkusan macam tin. And ada Realme Miao yang kecil je berwarna kuning. Macam ada OTG kat sini. Ada dua. Port apa ni? USB-A to micro USB dan juga USB-A to USB-C. And boleh buka tau bahagian bawah ni. Tak silap aku. Yes, boleh buka. Ni macam thumb drive lah untuk cocok dekat komputer. Actually barang ni semua aku tak explore lagi tau. Aizat ataupun Samil yang tengok sebenarnya barang ni semua. Tapi aku tak tengok lagi. So ini first time aku nak tengok dan juga unboxing. Wow, ada lubang kat sini guys.
Ni macam kucing punya muka, kita boleh letak macam ni. Sekejap, macam ni. Okay, macam ni. And aku difahamkan kotak kucing ni kita boleh letak smartphone Realme. So macam ni lah rupa dia untuk jadi sebagai phone stand. And ada juga macam filter bulan kat sini. Aku tak sure macam mana features dia, tapi ada tengok jugalah dia punya step-step kita nak buat. Tak silap aku kena masuk dalam ni. Yes, betul. Ni filter-filter dia. Akan ada keluar color-color yang berbeza nanti lah. So apa yang aku kena buat adalah mungkin kena turn on flashlight dan juga aku nak kena tutup lampu semua. Tala dekat dinding. So adalah nanti dia punya bulan punya efek tu kan. So inilah antara Ramadan gift box daripada Realme Malaysia. Aku rasa antara yang unik dan juga menarik adalah inilah kotak untuk travel. Korang nak bawa sudu garfu ataupun ada apa ni? Straw tadi kan. So menarik. Aku rasa memang aku akan bawa travel nanti yang ni. Dan this one pun menarik juga actually. Laser. Bukan laser tau. Dia lampu solo kecil je. Terang tak?